Menang satu kawasan kita akan ke Putrajaya itu ialah politik hambar itu ya. Kalau ada betul 50-60 negara silakan, saya tidak mampu menghalang. Tak apa dia seronok, dia penyokong-penyokong tu senang sebentar, tapi kenyataannya tidak begitu. Dan juga naratif yang sering dimainkan oleh pembangkang tentang sokongan Melayu semakin berkurangan kepada kepimpinan Datuk Sri. Adakah ini naratif yang dicipta ada benarnya ataupun sebenarnya hanya naratif yang dimainkan saja, Datuk Sri? Ada kebenarannya kerana diasak dengan pandangan bahawa kerajaan hari ini seolah tidak Melayu dan menentang Islam. Ini asalkan politik yang merupakan suatu fitnah yang menjijikkan ya. Kerana politik ini kita harus bahas berdasarkan dasar dan fakta dan angka ya. Kemenangan Kemaman saya terima baik, keputusan itu keputusan rakyat, dan malah saya tahniah kepada calon yang menang. Tapi itu kubu pembangkang. Macam saya bertanding itu di kubu pembangkang. Jadi tak boleh disamakan. Kalau di kubu kita ada yang menang 100,000, ada yang menang 70,000. Jadi itu bukan perkiraan, tetapi kita harus dengar apa naratifnya, iaitu kita tidak menekan soal Melayu. Soal bahasa kita lebih tegas daripada sebelumnya. Soal program-program, kalaupun kata Jana Wibawa tutup Bumi Putra, saya lebih tegas. Saya tidak benarkan orang khianat nama Bumi Putra bagi pada syarikat Cina. Tetapi kalau tender biasa ikut peraturan, sama ada Cina atau India atau Dayak atau Melayu, itu soal lain ya. Kemudian amalan sakau menyangkau ni, saya tak peduli sama ada Melayu atau Cina atau India ya, kita kena ambil tindakan yang tegas. Jadi apa di mana yang tidak Melayu ni? Dasar hak semua Melayu 153 itu peruntukan dalam perlembagaan. Ada golongan yang liberal elit yang marah kerana mengapa Anwar masih terikat dengan dasar Bumi Putra. Ini dasar yang termaktub dalam perlembagaan yang kita sepakati. Tapi saya tidak mahu anayai kaum-kaum lain. Bila kita ambil langkah umpamanya sekolah daif dan tandas, itu sekolah Melayu, sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah Arab, kita bantu semua. Ada yang orang India kita tak puas hati kerana tak sebut sekolah India, tapi itu maknanya dia terperangkap dengan pemikiran lapuk lama. Padahal ini kali pertama yang kita lakukan secara telus. Noktah kemiskinan itu semua kaum. Jadi mungkin ada kekurangan kita, mana kita kena harus perbaiki cara kita menyampaikan penerangan dan penjelasan. Tetapi isunya tidak semudah itu, terutama bila soal agama. Jadi ada yang menyampaikan, kadang-kadang saya rasa aneh juga ya, kalau terutama orang itu orang yang latihannya agama. Oleh kerana parti ini saja yang akan menjamin ke syurga, yang lain itu seolah-olah mungkar belaka. Dia tak dilihat apa yang kita lakukan ya. Dari segi perundangan, belum ada kuasa mengkaji pelaksanaan syariah melainkan zaman kita ya. Soal yang dibangkitkan baru-baru ini, kes Mahkamah Persekutuan, baik di Selangor 2021 atau Mei 2022 oleh peguam di Kelantan yang kebetulan anggota Muafakat Nasional, bukan anggota keadilan. Dia yang mencabar. Dia mencabar itu bukan soal hukum. Dia mencabar itu ialah pelaksanaan proses. Ada bidang kuasa negeri yang kata dia bercanggah dengan peruntukan perlembagaan. Jadi Mahkamah Persekutuan, Ketua Hakim Negara bagi penjelasan, tapi masih di war-war di bawah ini seolah-olah ada gejala yang harus dilaknatkan kerana mereka mencabar hukum Tuhan. Kan bukankah ini satu penipuan? Bagaimana boleh kita dengan jubah, dengan serban dan bercakap soal Islam kemudian menipu begitu terang? Jadi ini bagi saya ini soal prinsip yang jelas. Kalau benar saya ada kelemahan, salah, dia tegur dan saya terima baik. Tapi dalam hal ini itu satu penipuan. Dan keputusan kita buat itu, keputusan kita rujuk kepada pengurusi Majlis Kemajuan Islam, Tuanku Sultan Selangor dan Raja-Raja Melayu. Jadi saya terikat dengan itu semua, kaedah itu. Tetapi naratif itu terlalu kuat dan terlalu tebal. Ditanam begitu rupa kebencian yang keterlaluan ya. Dan umpamanya dengan akhlak begitu rupa, nak tegur siapa, nak senyum pun tak boleh. Ini dari kaedah mana kita dapat? Kita kena juga faham aliran sebeginilah yang hulu dan urut ya, mana yang sama ada terlampau ataupun obsesi kebenaran mereka yang menyebabkan pergaduhan, perpecahan di banyak negara-negara. Sebab itu saya mengatakan sementara saya akan izinkan ini jaminan perlembagaan demokrasi, kebebasan, tapi sikap begini tidak boleh diteruskan kerana ini akan memecah dan memporak-perandakan negara. Jadi
memang ada peringkat ini kita menang ada tempat, kita kalah 9 tempat. Saya tidak fikir itu terlalu banyak masalah. Dia tidak merubah kekuatan politik yang ada. Walaupun dia tak boleh kita hentikan omong kau. Menang satu kawasan kita akan ke Putrajaya, itu ialah politik hambar itu ya. Itu tak apa dia seronok dia penyokong-penyokong tu senang sebentar. Tapi kenyataannya tidak begitu. Kekuatan kita dalam parlimen itu jelas. Tidak boleh digugat. Ya akan menyeberang ya, kalau ada betul 50-60 menyerang silakan, saya tidak mampu menghalang. Tetapi dalam hukum adat, hukum politik sekarang itu igawan. Sekarang saya tidak pedulikan itu. Saya tahu kekuatan politik ada, dan insya-Allah dengan kekuatan itu kita tumpu untuk membangunkan negara dan ekonomi dan membela nasib rakyat, dan buktikan bahawa harus ada negara ini diselamatkan daripada amalan politik yang memunggah kekayaan, memperkayakan diri dan keluarga mereka. Jangan bicara soal parti lah. Parti-parti terpalit belakang ya. Ada kecil, ada yang besar. Tetapi bagi saya, setahun saya pegang, saya tidak peduli parti mana, tidak boleh mengizinkan amalan begini. Dan naratif kita tentang Melayu, baik Bumi Putera, rakyat dan Islam harus kita sampaikan dengan baik. Ada kelemahan kita baik dalam media sosial ataupun dalam media utama, itu kita baiki ya. Kerana ini bukan soal parti lagi, ini soal menyelamatkan negara. Dah jadi undi kawan bakal dapat rasa men sekali. Bila tengok Twitter saya mula rasa geli. Bila komen posting kawan parti lawan solo beli.